penjara pemimpin yang ada dekat Malaysia dah. Kita boleh sebut nama. Tadi disebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim ulang kali. Dan pemimpin-pemimpin lain. YB Sim sebut dalam sejarah Ahmad Mustamam itu bagaimana. Kalau kita nak detailkan sejarah Ahmad Mustamam, anak-anak muda hari ini semakin faham perjuangan Ahmad Mustamam dan Kesatuan Melayu Muda, KMM. Tapi saya nak beritahu, di China, di zaman Mao Zedong, betul ke pronunciation dia? Mao Zedong. Mao Zedong. Perdana Menteri dia, nama dia Zhou Enlai. Zhou Enlai ni Perdana Menteri. Betul kan pronunciation dia? Salah. Ni terus tegur. Zhou Enlai. Zhou Enlai. Saya kata Zhou Enlai orang kritik. Kader-kader Parti Komunis Cina kritik. Kata, ini Cina, kita tak memerlukan pemikir, kita tak memerlukan budayawan, kita tak memerlukan intelektual, kita tak memerlukan cendekiawan. Cukup dengan kader-kader ini yang bawah sebagai pejuang kepada orang bawah. Siapa kader-kader? Termasuk golongan proletariat, pemimpin buruk. Tapi Zhou Enlai kata, tidak, kita salah. Kita akan mengulangi kesilapan yang ditunjukkan di dalam zaman Qin. Qin. Saya banyak sangat istilah Cina ni kadang. Dulu girlfriend Cina. Itu yang tahu banyak ni. Apa tu? Tapi sekarang tak ada lah. Itu nak kena beritahu betul-betul. Tak ada girlfriend orang kata 9 tahun. Tapi Zhou Enlai, saya kata betul. Zhou Enlai, dia kata, kita akan mengulangi kesilapan pemerintah Maharaja Qin. Qin ini yang menyatukan seluruh Cina itu menjadi Cina. Belum pernah dalam sejarah Cina akhirnya bersatu menjadi Cina seperti Cina yang kita lihat hari ini. Belum pernah. Zaman Qin Maharaja itu kumpul. Tapi oleh kerana kekuatan Maharaja itu, Perdana Menteri dinasihatkan, ini bahaya tuanku. Kalau tuanku ini dilawan oleh para pemikir, kita kena hapuskan buku-buku mereka. Kita kena hapuskan semua sejarah yang bertentangan dengan sejarah kerajaan Qin. Dibakar. Apa jadi? Mati Maharaja Qin, wuyuk dan runtuh kerajaan dinasti Qin. Zhou Enlai kata, lihat, belajar daripada sejarah, jangan tolak dan angkuh terhadap golongan-golongan yang lain daripada kita. Ini yang diajar. Tetapi kita tahu akhirnya Zhou Enlai pun dikhianati oleh Mao Zedong. Mao Zedong ini yang berjanji dalam satu rapat umum, pidatonya berjanji, ya, kita akan sokong gerakan 1000 bunga. Gerakan 1000 bunga ini adalah gerakan yang dibawa oleh Zhou Enlai. Macam Republik Anak Muda sekarang. Ya. Dia kata, okey, kita kena sokong. Tapi akhirnya orang yang kata pemimpin tertinggi Cina yang janji untuk sokong gerakan 1000 bunga inilah yang akhirnya mengkhianati janji mereka. Saudara, menang keadilan ke, menang Pakatan Rakyat ke, saya nak tanya betul, termasuk pada diri saya. Saya pemimpin parti juga, ketua cabang, jangan main-main. Tapi dekat Johor lah. Kalau kat Penang dah menang. Kalau kami tak boleh menang kat Penang, mana boleh. Kalau saya kata, lepas tu Datuk Seri tanya, Hasbi macam mana boleh menang ni? Boleh kalah di Johor. Kita dah sokong habis ni. Saya kata, Datuk Seri, kalau kita berani kat Johor pun juga. Tapi satu lagi lawan, insya-Allah kita akan menang. Awak cerita tak awal juga dah. Jadi saya cakap betul. Yang dikatakan tadi, kalau menang keadilan, menang Pakatan Rakyat, sebenarnya kita nak bawa budayanya sama. Kritikan terhadap kita, saya terbuka cakap, bukan tak ada. Dia kata apa beza? Kita boleh tahu lah, konon cakap politik, tapi ground, kenyataannya itu hampir sama. Ini menggusarkan kita. Dan sepatutnya anak-anak muda yang ada sekarang ni buat tuntutan baru. Kita jangan bimbang. Misalnya kita tuntut untuk pilihan raya langsung Perdana Menteri, seperti mana yang saya tulis dalam terjemahan politik ini. Jangan takut untuk itu. Apa
susah sangat nak buat pilihan raya langsung Perdana Menteri. Siapa kita tak pernah pilih pun Najib jadi Perdana Menteri kita. Tiba-tiba keluar surat khabar besok pagi bangun tidur, Najib Perdana Menteri dan siap. Tidak aku pilih. Tidak aku pilih. Dah. Cakap Penang je. Mungkin ni ada girlfriend Penang ke mana tahu. Jadi jangan main-main. Saya punya jeling ni bukan jeling sebarangan ya. Jadi saya dah beritahu betul. Dan sebulan setengah lalu, siapa ingat? Ini kawan lama Suara ada sini. Kawan lama yang aktif, yang lalu. Ni scene ni. Saya nak beritahu betul. Dia dulu pun, dia kata macam dah Hasmi, betul kan saya boleh masuk parti keadilan ni? Jumpa dekat Davis Corner, Jalan Telawi. Saya kata, sis, you tak sokong saya pun masa tadi ketua benda tak boleh masuk parti keadilan. Tapi saya kata betul. Maksudnya sekarang, sebulan setengah dulu, anak-anak mahasiswa UKM, bukan saja anak mahasiswa ini disekat, bawa masuk polis. Kalau malam ni ada polis, saya nak beritahu. Bayangkan kalau anak saudara satu hari nanti diperlakukan demikian rupa. Kita ini yang bersuara begini rupa kerana nak selamatkan termasuk anak-anak polis ini. Sebab kita tak pernah musuh dengan polis. Orang kata Hasmi kita lawan polis sebab kita nak musuh dengan polis. Biar nampak kita hero sikit. Saya kata no. Kita jangan lawan polis. Jadikan polis ini sebahagian daripada orang yang perlu kita bela. Baru jiwa kita pemimpin itu. Jadi anak mahasiswa UKM, FRU masuk dalam UKM, pukul, ada setengah kena tangkap. Tuntutan kita kedua, kita tuntut agar semua akta yang mengongkong anak-anak muda termasuk anak mahasiswa ini dihapuskan. Dalam kata lain, kita tuntut pagar universiti itu dirobohkan. Ini tuntutan kita yang kedua. Semoga dia. Sebab dia tahu semalam saya tak marah. Saya ni tengah training sebab nak debate dengan Khair. Tapi saya tahu dia akan tolak. Dia kata siapa Hasmi? Yalah awak dah tentu kalah. Awak nak tanya siapa Hasmi. Mari kita debate dulu baru kita tahu siapa Hasmi. Ini siapa Hasmi? Dia apa benda dalam jawatan angkat dia tak ada apa. Tiba-tiba nak ajak kita debate, tu orang pergi lah. Ini orang keluar otak dia memang itu. Kalau otak dia tak berani ke depan, kalau saya ini sekalipun tukang sapu sampah dekat pasar, apa masalahnya untuk debate dengan saya? Kalau awak betul pemimpin rakyat, tak ada masalah. Ya. Jadi saya kata, itu tuntutan kita. Saya menggariskan sekurang-kurangnya ada 5 tuntutan besar dalam testament. Dia tanya, Hasmi ni testament apa kena tak? Saya kata testament ini kita ambil semangat daripada testament politik Ahmad Mustamam. Lepas tu kita namakan semula testament politik anak muda Malaysia. Ahmad Mustamam keluarkan test 1940-an kerana nak tuntut kemerdekaan negara. Malam ni saya bersyukur sebab kawan lama ini pensyarah Universiti Sains ada datang dekat sini. Sebab tu saya kata Hasmi ni waktu kempen dalam parti ni kita akan nega parti sudahlah. Saya kata tak. Dulu, sekarang keyakinan saya pada parti tak berubah. Tapi saya lebih yakin untuk kita keluar daripada parti dan cari rakyat yang sebenarnya, rakyat yang sokong. Itu keyakinan saya. Saya rasa saya kena ambil masa lagi sebab tadi baru kira 2 tadi. Jadi saya tutup. Orang Cina ada depan saya, orang India ada depan saya, orang Melayu ada depan saya. Saya tak ragu untuk nyatakan kalau kita pemimpin besar, Cina, India, Melayu, apa jua bangsa ini harus jadi bahagian daripada orang yang wajib kita damaikan. Jangan guna sentimen untuk guna orang Melayu. Ini kita selalu dengar dalam parti pun. Tapi tetap juga berlaku. Sebab tu saya sokong buku Metafizik dan Kosmopolitanisme. Soal keperpagaian. Saya lahir sebagai Melayu, saudara lahir sebagai Cina, saudara lahir sebagai India.
Soal keperbagaian ini adalah soal amanah dan persoalan Tuhan. Dan kita harus selesaikan cara kita. Soal keperbagaian ini bukan lagi soal kita nak jadi Melayu, saya pilih jadi Melayu. Sebab itu ditulis metafizik. Dan kita yang terima amanah dari Tuhan ini harus guna kebijaksanaan akal kita untuk sejahterakan dunia ini. Untuk orang Melayu, Cina, India, semua. Itu amanah dari Tuhan kepada kita. Ini, kita ada perlembagaan. Betul kita ada perlembagaan, patuh perlembagaan. Saya tak masalah, saya pun nak patuh pada perlembagaan. Awak yang khianat perlembagaan. Belum tahu siapa yang khianat perlembagaan. Ya, adik dekat sekolah ada orang pidato macam ni. Tak ada. Inilah patut kena bayar saya. Jadi betul. Maknanya ada persoalan dunia yang memang bukan diperlukan. Ujian dia. Kalau dalam Quran sebut ini nak uji kamu. Bukan tidak boleh aku jadikan kamu ni satu bangsa. Bukan tak boleh. Tetapi ini sebagai ujian kamu. Pertahankan keadilan pesan Quran. Pertahankan keadilan. Dan berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Ini pesan dia. Untuk orang Cina pun sama, Melayu pun sama, India pun sama. Itu soal peribadi, saudara. Hal-hal yang bersifat sembahyang itu soal peribadi. Tapi ini soal sosial. Pertahankan kebaikan dan berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Itu. Jadi saudara, saya teringat bila sebut tadi pasal penjara-penjara, saya teringat puisi Pak Androblang Rendra ini 2 tahun lepas, sekitar 2 tahun lebih kurang, saya bertemu beliau di Surabaya, di Kota Malang dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, di bawah pohon asam, menyambut hari jadi Rendra dengan kek. Jadi besar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tolong Hasmi cari kek sampaikan kepada Rendra. Saya pun susah, Surabaya, Kota Malang nak cari kedai kek mana ada. Kita pun cari. Cari, dapat. Tak lama kemudian, setahun lebih, Rendra meninggal. 2 kali dan 3 kali pertemuan rapat dengan dia. Saya ingat itu. Desa Paman Doblang. Siapa ni Paman Doblang adik-adik? Paman Doblang ini orang tua yang masuk penjara. Puisinya sekitar begini. Paman Doblang, Paman Doblang, mereka masukkan kamu ke dalam sel yang gelap tanpa hawa pegang. Temanmu beratus-ratus nyamuk semata. Kamu tak tahu di mana berada. Paman Doblang, Paman Doblang, apa kata? Penggantian terakhir Paman Doblang sebut, atau yang disebut Rendra, dia sebut kesadaran. Ini suara betul-betul. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.